Assalamualaikum Nur Ali, Serodia Syarif, orang-orang yang mesti pertama kali muncul: Salina Muhammad, Nur Zarina Wati, Nur Sita Ngadimin, Ismah Liza Maizad. Okey. Zainun Abdul Rahman, Maimunah, Asia Ahmad Zain, Hanisa Syafi'i, Samzia. Betul ke Ustazah sebut ni? Nur Azrina Syukur, Saniza Ahmad Satari, Sri Rohayu, Suhana Adris, Nur Madina, Rosnaini Adnan, Mas Riza Bagiran, Nabilah Muhammad Saleh, Zainah Buyung, Tuntat, Nur Azrina Syukur, Salina Muhammad Hashim. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Cik Hanisa Syafi'i bersama geng La Tahzan, geng Sania, Siti Rozia Othman, Halimah Hassan, Khalijah Muhammad, Maryam Sarbaini, Mona Liza Muhammad Zain, Nurhana Paturagi, Sanimah Haji Jamin, Maz Ismail, Rahimah Umar. Masya Allah, kita nak ulang yang semalam. Kita berdoa semoga tidak ada gangguan lain macam semalam. Masita Azhari, Ayina Ina, Subhanallah, Allahumma salli Muhammad, Nur Aida Bidin, Linda Kecik, Salina Muhammad, Hamidah Sa'ad, Siti Azmahani, Nur Aini Abdul Rahman. Kak Nur Aini kirim barang kat saya ke? Ke Nur Aini lain? Mida Sobari, Masya Allah, terima kasih banyak Kak Kamkama, Mida Sobari. Apa khabar orang Perak? Nur Liza, Cahaya Ma'arif, di manakah anda? Mazura Muhammad. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Amin. Masita Azhari, terima kasih. Aidarina Muhammad Rashid, Masya Allah, Tabarakallah. Salasiah Sa'ari. Salasiah Sa'ari ni siapa? Kawan sekolah saya ke? Wan Radiah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kak Wa, orang Kuantan, sihat ke? Alhamdulillah. Masya Allah, Tabarakallah. Siapa? Kak Nuraini Abdul Rahman. Dah jawab ke belum soalan saya? Kak Nuraini, Kak kirim hadiah, kirim barang kat saya ke hari tu? Sebab nama pengirim Nuraini Abdul Rahman, tapi tak tahu Nuraini Abdul Rahman mana. Tak sempat lagi nak PM tepi. Tu bila dah menggelasah tu, Ustazah duk bersila atas kerusi. Midah Zubari, Hamidah Dul Wahid, Zainun Abdul Rahman. Aduh, Aisyah Nur Azlina Syukur, Kamkama, Siti Atikah, Nuridah Muhammad Nur, sibuk betulkan tudung, Rafiah Mamat, Sanimah Haji Jamin. Alhamdulillah. Syok sebab Rozana Haripin, syok nak sebut nama sebab semalam langsung macam semua orang duk tak dapat dengar suara Ustazah. Muka Ustazah jadi keras macam tu kan. Sedih kita baca komen. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Siti Azmahani Muhammad, Zainah Buyung, Alhamdulillah. Roslina Musa, Alhamdulillah. Hujan juga cik kat Rawang. Saya risau tadi tengah live TV Al-Hijrah. Lepas tu dengar bunyi hujan lebat. Allahumma sayyiban nafi'an. Rosyati Kadirun, Siti Khadijah Julaina Sani, Mazura Muhammad. Rasa nak tolong pin je tudung Ustazah tu. Itulah kan, teruk benar Ustazahnya ni. Tak reti pakai pesen-pesen lain. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Wan Faiza, Nur Azrina Syukur. Tak Zarina Izam tu kawan kita yang baru kematian suami tu ke? Sebab dulu nama Facebook dia Zarina Ina kan? Alhamdulillah. Salasiah Sa'ari, nama macam kawan sekolah saya. Tu saya tak boleh nak tengok muka. Dalam perjalanan ke Port Dickson, Ustazah ingat orang Port Dickson. Ustazah nak ada ceramah di Port Dickson nanti awal bulan 11 insyaAllah. Okey, dah tak tersebut namanya satu persatu. Masya Allah, lupa nak tengok atas. Dah 200 orang lebih yang menonton. Ustazah duk buat perangai tak semenggah. Tak semenggah. Allahumma salli ala Muhammad. Are you ready? Kita nak ready untuk
ulangan. Saya tulis di atas tu, tarikh bertukar tapi tajuk tak bertukar. Itulah dia bab yang ke-103 yang semalam kita tak sempat nak baca. Hari ni kelas sampai pukul 12 tengah hari. Boleh ke nak tengok siapa yang jawab boleh tu? Heleh, macam lah boleh sangat Suri rumah jangan melampau-lampau kalau nak menuntut ilmu pun. Jangan sampai anak duk jeling bila mama nak suap makan ni. Kan anak-anak kecil. Takut bapak anak kecil pula kata sejak duk join Ustazah Zai punya kelas ni tak pernah ngending sebelah aku ni, jenuh. Okay, baik. Ya Kak Ya berdega lampu Kak Ya akan main. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasa redha menghilangkan kesedihan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kamkama dia bukan ulang siar tapi dia ulang sebar. Sebab semalam tak habis kan. Okey, ready. Jangan banyak cakap dah Ustazah. Boleh. Tinggal seorang je kat rumah. Oh, Nur Azlina syukur boleh aja. Masya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Amin, amin. Kak Siti Roziah. Amin. Okey, Nur Cahaya. Kita mulakan. Siti Zuraida Ibrahim. Sentiasa gini sokmo. Siti Zuraida Ibrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Kamariah Ibrahim, jangan duk buat perangai Ustazah, 252 orang yang menonton. Sebab saya dah pandang sahabat-sahabat La Tahzan ni macam adik-beradik. Apa yang tak betul, tak kena pada Ustazah, tolong tegur, tolong nasihat. Messenger, PM tepi. Tapi saya tak boleh bertukar jadi orang lain. Setakat sekali dua kali jumpa, kita bolehlah nak berlakon-berlakon skema-skema gitu. Ni dah jumpa tiap-tiap hari. Inilah Ustazah Zai. Okey, sebenarnya yang duk pakai tudung ni, tudung pakai sat-sat saja kan. Muslimat dah tak peduli dah. Kawan-kawan saya semua duk snap gambar, hantar balik kat saya. Dekat TV Al-Hijrah tadi, kau dah kenapa Zai hari ni pelik pakai tudung? Sebab dia orang tahu daripada zaman sekolah saya memang tak tukar style cara saya pakai tudung. Kuno sungguh Ustazah ni, susah nak bertukar. Kan? Jadi bila pakai ni sebenarnya aku memang dah tak sempat langsung dah nak menggosok sepanjang seminggu ni. Sebab kita kan sibuk dengan program Maulidur Rasul. Ya Allah, back to back. Muslimat dirahmati Allah. Aduh, Masya Allah. Macam rasa macam tak tahu nak kata macam mana. Tapi seronok. Seronok sebab kita buat sesuatu yang kita suka dan moga-moga Allah suka. Jadi tak sempat nak gosok. Ada yang nak jadi pembantu rumah Ustazah ke tukang gosok. Tak, gurau je. Sebab dulu-dulu Ustazah ada pembantu rumah pun Ustazah tak bagi dia uruskan baju Ustazah dan baju Ustaz. No. Kan? Awak tolong sapu, mop yang Ustazah tak sempat sahaja. Memang Ustazah tak boleh nak buat dah bab kemas-kemas cuci bilik air tu. Tapi baju-baju jangan sentuh. Okay, masuk dalam mesin je. Okay, angkat daripada ampaian je. Lepas tu letak depan pintu bilik saya. Kan kat situ je lah sahabat-sahabat muslimat kita nak sentuh pakaian suami kita pun. Kalau itu pun kita rasa macam tak sempat. Memang melampau sangat lah kan. Sekian dimaklumkan. Jadi gosok baju pun memang saya sendiri. Nak cuba ni sampai ke akhir hayat macam tu. Tapi terbukti seminggu ni memang saya tak sempat. Jadi tudung gini je lah sebagai penyelamat. Serelum je, serelum. Baik. Bab 103. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suka tajuk TV Al-Hijrah pagi tadi. Siapa menonton? Sukalah. Suka bercakap pasal kasih sayang. Muslimat, kalau hati sudah tidak kasih, tidak sayang, hidup ni sangat payah. Melayang habis segala-gala. So kita pandang orang semua dengan sayang. Anda janganlah salah faham pula. Anda jangan salah faham pula. Kan? Jangan salah faham. Ustazah ni kalau ada orang lelaki yang menonton ni pun sayang juga ke? Bukan. Sayang kerana Allah. Sayang kerana Allah. Okey, muslimat.
Kalau sayang kerana Allah, kita ziarah siapa, kita jumpa siapa. Orang sakitkan hati macam mana, memanglah sedih. Tapi Allah, aku tak nak benci orang. Ya Allah, aku tak nak benci orang. Ya Allah. Dagu Ustazah cam lain. Alamak, Hanidah Mansur ni dah macam ustaz. Ustaz, pagi-pagi Ustazah habis TV Al-Hijrah, dia kata apa? Yang awak pakai tudung macam tu, kenapa bang tak suka? Bukan tak suka, dagu awak nampak lain. Cakap aje lah bolat kan. Cakap je bolat. Sekian dimaklumkan. Okey Hanidah, kena gosokkan tudung Ustazah style yang lama. Allahumma ampun. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasa redha menghilangkan kesedihan. Kita ulang sebut sama-sama. Rasa redha menghilangkan kesedihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahu nak cakap macam mana dah, sebab semalam kita tak ada line kan. Muslimat dirahmati Allah, line tak comel. Yang peliknya semalam kelakar. Sahabat-sahabat muslimat, kelakarnya semalam, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, apa dia? Orang Melbourne, anak Makcik Siti Atikah, semalam dia komen, Melbourne jelas clear. Ustazah pening. Lepas tu jiran Ustazah kata line tak clear. Lepas tu Ustazah nampak dekat ruang komen tu, dua orang jiran Ustazah yang memang istiqamah. Satu akak tu kata line tak clear, muka Ustazah dah kurus pula. Memang taklah kurus kan. Muka Ustazah dah keras, dia kata. Lepas tu yang seorang lagi, kita lancar je. Tengok, kita tak tahu. Sampailah Ustazah berfikir, apa kau nak tarbiyah? Sebab tak ada satu benda pun yang kalau kita fikirkan, apa hikmah Allah nak bagi. Jiran kot, line saya okey, clear. Seorang tak clear, seorang clear. Hok yang Melbourne clear, Sarawak clear, Perak, Negeri Sembilan tak clear. Sahabat-sahabat semalam kan macam nak tergelak. Jadi maksudnya itu line internet tau. Macam itulah line hubungan kita dengan Allah, kontak kita dengan Allah. Semua mengaku Islam, tapi ada yang zop, erat, rapat, clear, comel, cantik. Ada yang bila menjauh dengan Allah, putuslah. Itu sebab nampak macam senang, tapi tak tenang. Tak tenang bila tidak ada hubungan dengan Allah. Tenang bila ada hubungan cantik dengan Allah. Smooth je jalan. Gitu sahabat-sahabat. Jadi Aina, topik ni sangat terkesan pada saya. Rasa redha menghilangkan kesedihan. Good. So kita teruskan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis ni, saya baca laju sebab semalam saya sempat terangkan sikit. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wala taqulu illa ma yurdi rabbana." Kami tidak akan mengatakan kecuali perkataan yang diredai Tuhan kami. Jom ikut Nabi, jom sayang Nabi, jom contohi Nabi, apa akhlaknya Nabi. Takkan bercakap perkara-perkara yang Allah tak redha. So fokus kita walau apa pun situasi, kondisi, mesti nak bercakap perkara yang Allah redha. Percayalah, bila anda bercakap perkara yang Allah redha, walaupun ada orang mula-mulanya macam menyampus je nak dengar. Nyampah, cakap baik-baik, kodoh nak tunjuk baik lah tu. Ada manusia macam tu. Tetapi terus je fokus, Allah suka aku cakap baik ke cakap tak baik. So kita terus je cakap yang baik-baik. Berhenti carut-mencarut, caci memaki, tengking-menengking. Berhenti. Kerana nak cakap baik ni, ikut Nabi, Allah suka. Subhanallah. So, mulakan apa je sahabat-sahabat. Kita nak jadi orang baik, kita nak berhijrah, kita nak mati masuk dalam syurga Allah, kita nak mati dalam husnul khatimah. Memanglah taubat, memanglah kena buat gini-gini macam-macam kan. Tapi anda bukan siapa-siapa kalau anda tak start dengan cakap yang baik-baik dulu. Gunakan lidah hanya untuk bercakap yang baik-baik. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah. Okey, aku nak marah ni. Biasa kalau aku nak marah ni, aku dah mula dah nama binatang, nama orang, apa semua aku sebut. Mulut dah biasa cakap jahat. Muslimat, tengah dah nak jadi baik ni, pilihlah untuk diam. Sebab ni kalau aku tengah marah ni, kalau aku bercakap memang semua perkataan keluar. Jadi anak-anak pun dah faham. Mama sekarang kalau marah dia bertukar jadi hijau je kan. Tapi dia tak keluar dah mencarut-carut macam dulu. Baguslah mama kita. Tak apa. Lama-lama mama dah tak hijau dah. Dia pinky-pinky sikit. Macam tu lah muslimat. Jadi maksudnya mulakan dengan
Mulut aku ni asal orang blok kereta aku ke apa sajalah yang nak menimbulkan, mulalah kita keluar segala. Apa orang Melaka kata lahabah. Keluar segala kan. Sedangkan Nabi, dia takkan sebut perkataan tu walaupun mengulang daripada orang lain. Masya Allah. So kalau kita tak start dengan cakap yang baik-baik, muslimat, susah, kita akan gagal. Gagal dan gagal lagi dan gagal lagi, akhirnya kita kecewa. Start je cakap baik-baik. Ingat, aku cakap baik ni Allah suka. Bila Allah suka, kerjanya Allah untuk membuka hati-hati orang suka kat kita. Jangan sibuk sukanya manusia. Bila Allah nak suka pada kita? Sebab muhasyid sibuk dengan sukanya manusia. Allah duk kata, aku suruh suka aku. Tahulah aku nak buat macam mana dekat orang-orang yang tak suka kat hang tu. Gitu. Okey, baik, syair ni kita baca pelan-pelan. Dia tak baca lagi atas tu. Sesungguhnya anda mempunyai satu tugas yang suci, iaitu tunduk dan pasrah bila sesuatu yang ditakdirkan untuk anda telah datang, supaya anda dapat meraih manfaat dan akibat yang baik daripadanya. Dengan redha terhadap takdir, anda akan selamat dari malapetaka saat ini dan kerugian pada masa yang akan datang. Adakah orang yang sedang bersedih? Maka bila ada orang yang sedang bersedih, tolong redha terhadap takdir yang sedang berlaku. Anda akan selamat dari malapetaka. Orang alim, sahabat-sahabat, orang soleh yang menulis, dia merupakan satu doa. Ya, aku tengah sedih. Aku terima je takdir ni hari ni. Anda akan selamat daripada malapetaka. Kalau anda layan sedih itu, sahabat-sahabat, anda akan ditimpa lagi dan lagi mudarat dan mudarat dan mudarat. Sampai bila kita nak dapat nikmat? Gitu. Okay, awak suka cakap gitu hari ni. Okey. Seorang penyair mengatakan, ketika kulihat uban telah mula menghiasi jambang dan kepalaku, aku katakan kepadanya, selamat datang. Ada orang yang stres, uban lagi, produk apa aku nak pakai, pergi Google. Ya Allah, nak tutup uban ni sampai harganya ratus-ratus ringgit ni. Tak payahlah. Selamat datang uban. Cuba bertukar kan. Selamat datang uban. Tua dah kita ni bang. Tak apalah, lambang kan. Lambang kena sedar diri ni, dah tak macam dulu dah, rambut kita dah banyak hitam ni. Ahlankan aja. Macam mana kamu nak halang dia pun, dia tetap akan keluar. Muslimat dirahmati Allah. Seandainya ku takut akan uban tu, pasti tidak ku ucapkan salam itu kepadanya. Dia ucapkan salam kepada uban. Kan kita kalau bahagia, seronok nak jumpa orang, Assalamualaikum. Amboi Ustazah, ceria je hari ni, semua orang jumpa bagi salam. Oh, kenapa kau tengok perangai aku bila aku tak bahagia, aku tak bagi salam ke orang? Jangan macam tu, muslimat dirahmati Allah. Pergi pasar tadi kejap. Muka surat 200. Mana ada muka surat 200? Betul buku baru muka surat 200 Ampun. Muslimat dirahmati Allah. Mana hilang tadi? Walaupun aku mengusirnya, uban tu datang, aku nak mengusirnya, bencana itu tidak mungkin menjauh dariku. Nak usir macam mana? Okeylah, cabut. Kan nanti adalah hadis Nabi yang kita nak rujuk. Kita nak sebut, okeylah cabut. Macamlah esok lusa hok sebelah tu tak jadi putih. Okeylah warnakan. Macamlah lepas 3 bulan dia tak putih balik. Dia tetap akan datang. So layani saja, muslimat dirahmati Allah kan. Barulah kita akan boleh hidup dengan dia. Macamlah COVID. Ternyata Allah Ustazah semalam 6,000 lebih lagi. Macam mana? Nak buat macam mana? Kita dah hidup dengan dia. Jagalah diri. Patuhlah SOP, muslimat. Kalau kena juga Ustazah, kehendaknya Allah. Relax je Ustazah ni. Bukan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bohong tak ada risau. Lagilah Ustazah nak bawa satu bas gilang kahwin ni kan. Bohong tak ada risau. Tapi pandang orang yang, ya Allah, duduk di rumah saja pun kalau Allah kata takdir. Tapi jangan kau pergi berjimba-jimba, kita buat pengumuman. Rapat-rapat. Macam nak jual ubat lah pula. Tak payah pakai mask. Tak payah hand sanitize. Itu semua mengarut tu. Kalau ada yang follow Ustazah cakap macam tu, kan? Apa nak kata? Sikukan aja Ustazah. Gitu. Maknanya kita kena ikut apa yang Allah perintahkan, apa yang telah difatwakan, muslimat, difatwakan. Kita siapa untuk buat kepala kita sendiri? Gitu. Sebab benda tu dah ada. Macam mana kita kalau kita nampak kita bunuh, COVID bunuh, COVID tembak, senang. Masalahnya kita tak nampak dia, muslimat dirahmati Allah. Gitulah yang kita nak faham dalam hidup ni.
Namun, bila seseorang boleh menerima apapun kejadian yang tak disenanginya, maka pada suatu hari nanti, bencana itu akan pergi dengan sendirinya. Masya Allah, tabarakallah. Yang sedih-sedih tu, terima dulu. Lama-lama Ustazah jumpa. Siapa tadi yang kata dia tengah bersedih tu, Ustazah jumpa. Macam mana? Sekarang masih tengah sedih. Macam itulah juga dia Ustazah. Nak buat macam mana? Saya pun okey, Alhamdulillah sekarang kita pun dah boleh survive sendiri Ustazah. Sama macam COVID ni. Kak macam mana sekarang? Itulah Ustazah, Kak dah tak boleh dah nak berniaga kat sana. Dah tutup dah kedai tu. Tapi Kak berniaga depan rumah je. Alhamdulillah dapat juga sikit-sikit. Si boleh pun sebenarnya bila kita terima kita lapang. Macam orang kematian orang tersayang. Bohong tak sedih. Lepas tu kita nak melayan, duduk kat kubur 24 jam, kerja kat rumah semua tak selesai, menangis bucu katil, pegang baju dia yang ditinggalkan sahabat. Kita tahu mereka sedang bersedih. Tapi sampai bila? Orang tu takkan hidup balik, muslimat. Maka kita bangkit, terima keadaan. Allah akan bantu kita untuk mengatur dengan cara hidup yang baru. Ini new norm yang kita nak faham. Okey, sebab itu Ustazah memandang COVID ni, ya Allah, satu pelajaran mengajak aku berfikir sungguh. Sebab tu orang-orang Langkawi, sahabat-sahabat yang nak pergi dengan Ustazah ni, bila hari kedua tu Ustazah bawa untuk tadabbur alam. Tadabbur alam tu kita keluarkan ayat-ayat tadabbur dalam Quran, ayat-ayat berkenaan dengan alam, laut, apa yang kita boleh pandang di tempat yang terbuka kan. Kalau tak hujan lah, Ustazah bukan Tuhan. Okey, hujan-hujan pun kita bergelumang atas laut. Kau dah kenapa Ustazah? Buatlah pula dekat dalam dalam dewan ke apa. Plan A, plan B tu sebagai, ialah Ustazah yang lead program tu muslimat. Kenalah okey kalau hujan macam mana. Jangan bagi, okey hujan, semua tidur dalam selimut. Hapa pun tak dapat, naik bot tak dapat, ilmu tak dapat. Paling kurang dia ada ilmu pengisian rohani. Muslimat dirahmati Allah. Baik. Sesungguhnya tiada tempat berlari dari takdir yang telah ditentukan. Okey, muslimat dirahmati Allah. Aimi Amirah Cik Mi, Masya Allah, moga semua mangsa banjir, especially warga Melaka, kuat sabar. Ya, Makcik Siti Atikah punya rumah, ibu punya rumah dah clear ke belum? Aimi Amirah Cik Mi duduk di Australia. Ibunya Cik Siti Atikah Tukimin di Melaka. Kabarnya banjir. Tengok Facebook dia, saya tak belum sempat lagi ucap. Semoga Allah lindungi. Rumah ibu tu memang biasa banjir ke, Amy? Allahu Akbar. Semoga kawan-kawan kita yang dalam menanggung. Sedih lah, sedih. Bohong tak sedih, perabot rosak apa semua. Tapi bila kita memandang, rasa redha menghilangkan kesedihan. Muslimat, redha dulu. Pasti kita, Cik, rumah macam mana? Tengok je lah hari tu surut Ustazah, anak-anak tak boleh nak balik. Nanti kita mana boleh pakai, kita pakailah. Yang tak boleh pakai, nak buat macam mana, buang je lah. Sempoi, takkan dia nak berenang pula dalam air yang penuh lumpur dalam rumah tu, muslimat. Orang tua-tua kalau kita tanya bila kita ziarah mangsa-mangsa banjir, habis tu makcik buat macam mana tu hari tu, anak-anak semua tak ada kat rumah. Kita duduklah kat tangga yang paling tinggi tu, kita tengok je lah, ngantuk, terlelap. Nampaklah Ustazah peti ais berjalan kan. Macam tu jawapan dia. Sebab kalau mereka duk cuba nak gagahkan diri, angkat peti ais, kiok pula pinggang orang tua-tua. Muslimat, daripada nak selamatkan rumah, dia yang tak selamat. Kan? Jadi kita nak sebut, memang sedih lah, tapi tak boleh melampaukan. Betul ke Ayah Gaus? Bohong ke Ayah mula-mula dapat berita kan ke Ayah? Bila doktor kata puan nak kena dialisis dah sekarang. Bohong tak sedih. Manusia kot, takkan tak ada sedih. Tapi tengok sekarang berapa tahun dah Kak Ayah berdialisis. Siap, anda perhatikan, tak ada hari yang tak ada Kak Ayah dalam kuliah Ustazah. Itu belum dia menekuni kuliah Ustazah Zawiyah, kuliah Ustazah lain lagi. Kak Ayah tak masak ke kat rumah? Suami tak cari ke? Macam tu nak tanya. Tapi dia tahu je nak susun. Ustazah tengah dialisis pun saya dengar majlis ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa dia boleh hidup sampai sekarang? Hidup pula dengan keceriaan. Kawan-kawan keliling seronok dengan dia. Kemain Kak Ayah birthday hari ni, macam-macam hadiah dapat. Jealous I. Main hantar sikit kat rumah belon-belon tu. Gurau-gurau Kak Ayah. Okey, sesungguhnya tiada tempat berlari dari takdir yang telah ditentukan. Satu-satunya jalan adalah harus beriman kepada takdirnya Allah. Sebab takdir pasti akan berlaku. Walaupun anda, zan aizan, kesedihan melembutkan jiwa.
tu dia Datin Zaid Aizan from Kuantan. Dia sebut macam tu. Tapi tak jadi lembut jiwa Zain Aizan kalau dia tidak serahkan kepada Allah. Takut dia jadi derita jiwa. Derita jiwa macam mana? Kenapa aku je dapat sedih, kenapa orang tu bahagia? Akhirnya timbul hasad, timbul dengki, timbul tak naklah bergaul dengan orang tu. Orang tu punya kegembiraan, dia tak curi pun kegembiraan kita. Allah beri kegembiraan kepada dia sebab dia tahu nak berada dalam situasi itu. Kita sedih, kita tahu kita sedang bersedih, tapi Allah dah tunjuk macam mana cara kita nak melayani kesedihan. Maksud Zain Aizan tadi, bila kita kerap mendapat kesedihan dan kita bangkit dari kesedihan itu, apa yang mendatangkan jiwa kita menjadi lembut, nanti bila kita dapat tengok orang yang lebih susah daripada kita, kita rasa macam, teruknya aku tak tolong, kau tak rasa ke dulu masa kau susah begitu? Sebab tu orang yang dulu susah sekarang senang, insya-Allah akan lahir jiwa yang lembut. Tapi muslimat dirahmati Allah, kalau dia tidak kembalikan semulanya kepada Allah, dia akan jadi manusia bongkak. Apa aku nak tolong kau? Aku dulu lagi susah daripada kau. Dia akan jadi macam tu. Okey, muslimat dirahmati Allah. Baik. Dinukilkan dari Harry Emerson Fosdick dalam bukunya The Power of To See It True. Kalau salah kena masuk kelas bahasa Inggeris je. Kaki sejuk sebab tak pakai stokin, kena naikkan kaki je. Tadi kan masa TV Al-Hijrah, muslimat, masa TV Al-Hijrah, saya lupa buka aircon rupanya. Tengah kat TV Al-Hijrah tu memang tak boleh lah nak bangkit-bangkit kan, kena sopan kat TV kan. Ya Allah, hangatnya. Ni dah buka aircon, kaki pula sejuk. Malah lagi bilik sebelah nak ambil stokin. So kita angkat sikit kaki kita, letak atas kerusi. Jangan kabur kat orang. Okey, muslimat dirahmati Allah. Mana tadi? Dari mana datangnya fikiran yang mengatakan bahawa kehidupan yang indah, tenang dan yang terhindar dari segala kesulitan dan rintangan akan melahirkan orang-orang yang paling bahagia dan orang-orang yang sangat terkemuka? Ini Pok Cik Barat yang cakap, muslimat dirahmati Allah. Makcik Siti Atika, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul lah Zan. Kalau salah betulkan Zan. Masya Allah, jangan duk kerana tu mak guru saya yang ada tak lalap tu, dia salah pun biar je. Jangan macam tu. Okey, sekian dimaklumkan. Yang salah tetap salah. Jangan, mak saya selalu kata, kau suka nak ikut-ikut orang. Kalau orang tu terjun lombong, kau nak terjun lombong sekali. Kalau dah nampak salah tu tegur. Gitu mak Ustazah. Garang tak garang? Sebab tu turun kat Ustazah Muzayyanah Abdullah. Garang ni sebenarnya. Sesungguhnya garang-garang, teringat orang Terengganu. Garang daripada tu garam tau. Ustazah masa mula-mula bawa jemaah umrah Terengganu, Ustazah garang tak ada. Bang, diorang sebut sayang garang ke? Sayang ni tak cukup garang. Lepas tu kenapa disebut masa tu lah, masa tengah ambil makanan, garam kot diorang cakap. Gitu, teruk sangat Ustazah Zaid. Detik hati yang sakit menyebabkan kita tak redha dengan ujian yang Allah berikan itu syaitan. Betul-betul siapa tadi yang tulis tu? Tak nampak kecuali Mak Isa. Tak apa Ustazah, siapa pun tak nampak. Tak nampak apa tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, orang yang biasa menempatkan dirinya dalam kesedihan akan tetap berada dalam kesedihan walaupun sedang tidur di atas sutera yang lembut. Bahasa ni muslimat. Walaupun kita sedang tidur di atas sutera yang lembut, kau tak nak bertukar daripada sedih tu, engkau ceria-ceriakan diri engkau. Engkau cari benda yang boleh menghilangkan kesedihan. Apa benda yang boleh menghilangkan kesedihan? Bab 103 ni lah, yakni redha dengan apa yang berlaku. Maka engkau akan menikmati kelembutan sutera itu. Tetapi kalau engkau tidak Kenapa semua orang gelak? Kat mana yang kelakarnya? Azizat punya besar muka dia gelak tu, kan? Apa yang kelakar? Kelakar nakal kat mana? Saya lupa dah apa saya cakap tadi, Nasuhana. Kalau saya sempat, kadang-kadang saya tengok balik komen-komen anda tau. Manalah tahu ada yang kata Ustazah kenapa pakai tudung sengit. Esok kena betulkan lah, tak biar sengit. Betul Kak Siti Azmahani, dia pun gelak pasal jangan terjun lombong tu. Betul lah. Kan kita suka yang baik, maksud mak Ustazah tu, yang baik ikut, yang tak baik engkau nak terjun lombong sama dia sekali. Memang tak lah. Kalau benda tu salah, muslimat, walaupun Ustazah Zai buat, jangan ikut. Sebab Ustazah Zai manusia biasa. Kenapa kita nak sebut
Oh, kalau Ustazah Zai buat je semua betul. Bukan Ustazah Zai lah. Adalah hangpa kan yang, oh, saya tak percaya Ustazah kalau Ustaz tu macam tu. Apa Ustaz tu buat semua saya percaya. Nehi. Tak ada satu manusia yang perfect. Tak ada. Cakap orang putih tu, sahabat, tak ada. Semuanya ada kekurangan. So, kalau kita tahu tentang kekurangannya, bukan kita nak terjun lombong sama dengan dia. Kita nak tiru yang baiknya sahaja. Dan bila anda nampak satu buruknya, anda jangan lupa 100 kebaikan dia. Manusia ni pelik lah. Dia dah buat 100 kebaikan depan mata kita. Kita pun dapat manfaat. Hanya kerana satu keburukan, kita dah left group. Kita dah tak nak kawan dengan dia. Ingatkan bagus sangat dia tu. Rupanya ada lalat berak kat pipi dia. Tak jadilah nak kawan. Itu je sahabat-sahabat. Hok yang besar tak ada tak lalat ni, hampa tak pandang pun. Sekian dimaklumkan. Faham ke tak faham? Kan dah bebel kat TV tadi macam sopan sikit kan. Orang yang biasa menempatkan dirinya, ni dah baca dah. Sejarah juga telah membuktikan bahawa keagungan dan kebahagiaan boleh diperoleh oleh orang-orang yang berasal dari lingkungan yang berbeza-beza. Sahabat, semua kita ni diuji dengan ujian yang berbeza-beza. Kita tak boleh sebut enggang makan buah belolok. Dengar kata orang kita masuk lubuk. Tu dia pantun 2 kerat. Subhanallah. Ulang balik. Kan ulang balik apa pantun 2 kerat tadi? Apa? Lobok. Allahu Akbar. Cun lah. Rasa kan sahabat-sahabat dirahmati Allah nak jumpa semua anda, nak peluk-peluk je kan. Ustazah, saya lah yang suka letak gambar ketawa besar Nurhana Patologi. Orang mana ni? Wan Nur Fadilah. Hampir gelak gelak. Okay. Kalau jumpa kita gelak sama-sama. Tapi gelak orang perempuan ni ada batas lah. Jangan mengilai-ngilai. Dah macam apa nak sebut tak sampai hati lah. Tengah-tengah malam tu kan mengilai. Bukan macam tu orang perempuan gelak. Okay, gelak-gelak lah. Kita nak bahagia, nak happy-happy. Tapi nampak lelaki satu grup, lagi kita kuatkan gelak kita. Semua orang lelaki toleh. Kan itu perempuan ke Pontianak tu, orang tanya macam tu. Sahabat. Kak Emma dah keluar dah. Kak Emma kalau gelap memang keluar gambar macam tu. Okey, muslimat dirahmati Allah. Baik dari lingkungan yang baik, lingkungan yang buruk, maupun lingkungan yang di dalamnya bercampur aduk antara kebaikan dan kejahatan. Masya Allah, tabarakallah. Di setiap lingkungan yang berbeza-beza ini, ternyata tumbuh para tokoh yang mampu memikul tanggungjawab di atas bahu mereka dan pantang mengabaikannya. Masya Allah. Sebab tu kita risau dengan keadaan sekarang. Kita risau dengan keadaan sekarang. Kita memewahkan anak-anak kita sampai mereka tak reti nak diajar hidup susah. Anda friend lah dengan Zan Aizan tu. Zan Aizan tu dia selalu tunjuk. Semalam dia tunjuk apa? Dia tu suka, memang dia suka menunjuk tu. Zan Aizan tu, cuba tengok Facebook dia. Dia suka menunjuk. Menunjuk cara. Bukan menunjuk-nunjuk. Cara anak tak pergi sekolah. Semalam dia buat apa? Buat apa Zan? Dia cabut bunga-bunga kering tu. Kan? Dia letak dalam satu. Dalam hati kata, ada je kerja dia nak libatkan anak dia. Dia ajak anak-anak dia berkebun. Hang patau. Ingat senang nak dapat sebiji timun. Senang hang ingat duk keluar duit, letak atas pinggan. Macam tu. Kau tak fikir petani nak dapatkan sebutir beras macam mana. Kena ceritalah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini kita tak nak Ustazah. Nak buat apa kak? Langsung tak ada datang tolong masak, kemas meja apa semua ni. Lepas tu duduk dia penat dia Ustazah. Dekat universiti kan sibuk. Rasa macam mak-mak macam ni. Minta maaf sahabat saya kena sebut. Jangan kita menjadikan anak kita raja sebelum waktunya. Sebab nanti kita yang akan diinjak-injak olehnya. Kalau tidak Nabi tak cakap, akhir zaman ramainya ibu-ibu yang melahirkan tuannya sendiri. Kenapa kita tak bagi tugasan kepada anak-anak kita? Muslimat dirahmati Allah, yang perempuan tolong ibu buat apa, yang lelaki buat apa. Saya kalau tengok anak buah saya tu kan, boyfriend saya. Semalam saya selfie dengan boyfriend saya tu, Alif Rayyan. Dia kau main. Jap Umi, adik nak senyum. Adik nak senyum. Kau main lagi. Lepas tu abang dia dah 15 tahun. Alhamdulillah. Dulu kecil-kecil memang duduk atas ribaan saya lah. Lepas tu Ustazah pun cakap semalam dah macam 2 hari ke 3 hari tak jumpa. Ustazah peluk dia sungguh-sungguh. Lepas tu adik boleh tak tolong Umi satu perkara je. Dia dah mula dah. Umi nak suruh adik ambil air ke? Umi nak suruh adik buka stokin Umi ke?
Tak, adik tolonglah Umi satu perkara je, please adik, please. Apa dia Umi? Adik tolonglah jangan besar dulu. Adik tolonglah jangan besar dulu. Adik tu tengok hari tu adik tak ada gigi, sekarang adik dah ada gigi. Bila gigi adik dah tumbuh ni maknanya tak lama lagi adik dah besar tau. Umi tak ada dah nak peluk siapa dah lepas ni. Adik janganlah besar dulu, please. Tengok abang tu, abang dia sengih-sengih. Tengok abang tu, dulu abang tu Umi peluk-peluk. Lepas tu bila abang dah besar macam takkan Umi nak peluk kan. Girlfriend abang marah pula. Lepas tu dia cakap apa? Tu babah boleh peluk-peluk lah. Bijak otak. So kita cakap dia jangan besar dulu tahu adik. Umi kalau datang rumah adik ni Umi nak peluk-peluk adik ni. Kalau adik besar nanti macam mana? Umi dah tak boleh nak peluk-peluk adik lagi dah. Muslimat dirahmati Allah. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, jangan jadikan anak sebagai raja. So mereka hatta yang kecil-kecil, adik saya ajar musik. Sebab itulah mak bapak saya ajar dulu. Panggil yang duduk dalam bilik tu, panggil. Macam mana yang lelaki pun boleh tolong masukkan pinggan dalam sinki. Hok yang pinggan dalam sinki tu siapa pula nak cuci? Walaupun anda ada pembantu rumah di rumah, please ajarkan mereka mengurus diri sendiri. Kaya macam mana pun kalau satu hari harta itu seperti gunung yang ditarah, dia tak reti nak buat apa kerja pun, kesian. Muslimat, kalau kita tak ajar dia tentang ada manusia sedih, ya ada manusia gembira. Tapi hidup ni macam roda. Kalau yang gembira tak mungkin tak pernah melalui sedih. Yang sedih takkan selamanya sedih. Syaratnya macam mana kita redha dengan kesedihan itu. Ajarkan anak-anak. Okay, jangan bila anak dapat gagal, ibu, kakak rasa kakak patut dapat nombor 1 tau, tapi cikgu tu pilih kasih. Kan? Dia dapat 99 macam kakak, tapi cikgu tambah je dan jadi 100/100. Lepas tu kakak lah dapat nombor 2. Patutnya kakak pun kenapa cikgu tak tambah kat kakak? Pok-pok. Maknya pun tak apa. Mama datang sekolah, tengok tanya apa yang cikgu kau tu. Orang lain boleh bagi 100, engkau tak dapat pula tambah satu markah kan? Maknya pun cikgu kau tu perangai memang macam tu lah kan? Pilih kasih dekat. Kalau mama tak macam tu, anak pelik. Oh, mama tak macam tu. Padahal mama lebihkan alung. Dah masuk bab 3 Al-Hijrah punya tajuk pagi tadi pula dah. Muslimat dirahmati Allah, kita yang mengajarkan karakter anak-anak ni. Kita tak sedar, kita cakap buruk orang depan anak-anak kita, anak confused tau. Bukan mak aku pun suka ngumpat ke? Macam tu. Sebab itulah bermula dengan kita ajar anak uruskan diri. Tengok Makcik Siti Atikah kata, kan? Setelah kematian suami, apa yang Makcik Siti Atikah selalu banggakan? Bangga dalam syukur, cik Bukan maksud bangga dengan hati yang rosak. Syukur sebab anak tak tinggalkan ibunya. Tahu mengambil peranan ayah macam mana nak melindungi ibunya. Kerana apa? Mesti tengok karakter ayah tu dulu macam mana jaga ibunya. Masya Allah, tabarakallah, anak-anak kita yang melihat seorang suami memukul ibunya, isterinya. Muslimat dirahmati Allah, tak mustahil satu hari nanti dia akan dewasa dengan memukul isterinya, memukul anak-anaknya. Dia boleh jadi macam-macam muslimat sebab kita terlalu ikutkan sedih kita tu. Jadi tolong. Okay, sayangi anak-anak anda. Mak saya dulu selalu sebut, kalau nampak anak tak sembahyang dibiarkan saja. Mak saya dengan sinisnya mak saya akan cakap, kalau macam tu cara sayang kat dunia je tu, dia tak sayang kat akhirat. Itulah cara mak saya membawang orang. Contoh jumpa saudara-saudara yang biar je anak-anak tak sembahyang, biar tak baca Quran, main maghrib-maghrib kat luar rumah, biar. Kalau macam tu, kita anak-anak mesti, Allah mak ni tu pun tak boleh, maghrib suruh masuk rumah tu boleh je main. Tapi apa mak jawab? Mak sayang bukan kat dunia je, mak nak jumpa anak-anak mak dalam syurga. Cuba fikir, dah ada akal kan? Kalau tak sembahyang, Allah suka ke tak? Nak main sampai malam. Tapi mak saya tu jangan tiru aksi mak yang selalu cakap tu setan-setan tu semua ada kat luar. Nak jadi kawan setan ke nak jadi kawan manusia? Kalau nama manusia, orang maghrib-maghrib dah masuk dalam rumah dah, bukan main kat luar. Setan-setan senja-senja ni suka kat luar. Mak cakap macam tu. Jadi ustazah pun okey, aku manusia, aku bukan setan. Maka aku masuk dalam rumah, kawan dengan manusia. Senja-senja main kat luar rumah, kawan dengan setan. Tak nak, aku tak nak jadi BFF setan. Kita ajak anak-anak kita berfikir, maka muslimat, dia akan dapat jawapan. Okey, betul apa yang mak aku cakap ni. Okey, kita nak sayang anak kita sampai ke akhirat. Kita muslimat tak jumpa anak kita kat dunia setahun setengah dek pandemik ni, kita dah macam orang gila bayang.
Kalau tak jumpa anak-anak dekat akhirat yang selama-lamanya, bayangkan ibu, Allah, 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 ya Karim. Cuba fikir tentang akhirat kita. Okey? Baik, muslimat dirahmati Allah. Malam-malam buta pun Ustazah orang sedap-sedap duduk kat rumah gitu. Oh, Kak Nazatul Naina, jom kita babab dia. Baru masuk lah tu. Okey. Orang-orang yang turut serta mengangkat panji hidayah Rabbaniyah pada masa-masa awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah justru para hamba sahaya. Lajunya masa ni 9.46 dah. Saya nak habiskan ni. Saya nak habiskan bab ni, tapi panjang lagi. Sebab 104 ni saya nak baca besok. 105 saya nak baca di Perlis nanti. Tu dia. 106 saya nak baca kat Langkawi. 107 saya nak baca kat Langkawi. 108 saya cuba untuk berlatahzan setiap hari walau di mana pun saya berada. Tu comel kat Sabariah, jiran saya kata apa tadi dalam grup taman. Kan ada kawan ada jiran kata mokcik-mokcik kan rasa nak ikut je Ustazah pergi. Tak payah Ustazah, bukan kalau Ustazah fikir Kak datang je ikut je, pedulilah haji tu, bukannya tak ada anak-anak. Tak pernah ni Ustazah nak kempen sampai macam tu. Tak boleh lah kita nak ikut Ustazah, faham lah. Ya faham, tak payah teruskan dah. Tak payah cerita suami tak bagi ke anak-anak, tak payah cerita, faham sangat. Muslimat, jadi kita ada doa-doa kebaikan. Jadi apa Kak Sabariah jawab? Tak apa, kita ikutlah tahzan je. Kan? Sebab ke mana pun Ustazah pergi, Ustazah akan bawa lah tahzan. Semalam Ustazah pergi makan. Lepas tu ada seorang makcik. Ini Ustazah yang lah tahzan tu kan? Ambil kau. Dia cakap Ustazah yang lah tahzan. Apalah makcik ni? Sedih tak kenal nama kita kan? Okeylah cik, makcik. Apa ni Ustazah lah tahzan pun lah tahzan dah redha je lah kan? Semoga menjadi doa. La tahzan. Nampak je Ustazah, jangan bersedih. Semoga tidak ada kesedihan dalam hidup Ustazah. Amin. Macam itulah muslimat. Okey, kita sebut. Kenapa? Kenapa Mek Hafsah? Mami kenapa? Kesihatan mami saya, Mami Mek Hafsah Bakar. Moga ni anak dia. Anaknya Mek Hafsah. Kenapa ibu? Kenapa mami sayang? Kak Zabariah gelak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ikut secara online. Betul ke Amidah Saad? Masya Allah, tabarakallah. Kan semua kita ada peranan. Ustazah pun sahabat, wallahi kalau Ustazah tak terlibat dengan travel ni, Ustazah pun takkan buat grup, Ustazah pun takkan pergi. Sebab dalam pemain travel ada peranan masing-masing muslimat setelah setahun setengah mereka. Walaupun Ustazah cakap lah dengan kawan-kawan Ustazah yang rapat kan, tim-tim khidmat Ustazah, bukan dapat apa pun sebenarnya pergi ni, bahkan macam-macam risiko. Tapi dengan bismillah tawakkaltu ala Allah, sahabat-sahabat, Allahu Akbar, 30 orang kita sewa bas dia, 30 orang kita ambil hotel dia. Kat situ kita dah menggembirakan orang yang dah selama ini hampir tutup ni. Cakap dengan Ustazah, cakap dengan Jaja, orang hotel gelak je, Ustazah nak tambah seat lagi je. Orang bas suka je kan. Ustazah yang tak berapa nak suka ni je. Kau ingat Ustazah suka, kau ingat dapat apa benda ni, semua benda dah jadi mahal ni. Okey Ustazah, faham. Tapi kita buat je sebab rezekinya Allah, kita buat A belum tentu dibalas dengan A. Rezekinya Allah, kita buat A, betulkan niat kita, nanti akan datang rezeki-rezeki yang lain. Okey sahabat, kita start je dengan bismillah tawakkaltu ala Allah. Saya minta doa daripada anda ketika Ustazah nak berlangkah berhati-hati dengan sebelum naik atas bas, semuanya swab test. Semoga ke-30 orangnya semua boleh naik bas, tidak dihalau lah. Sebab apa, bayangkan rasa kecewa mereka kalau tiba-tiba didapati result tu positif, Ustazah kata minta maaf cik kena balik. Kan macam itulah. Okay, muslimat dirahmati Allah. Baik, orang yang turut serta mengangkat panji hidayah, nak cerita sahabat-sahabat Nabi yang dulu dalam susah payah, sekarang Nabi tugaskan sebagai pemegang panji-panji di setiap peperangan. So Nabi bukan pilih siapa yang paling kaya, Nabi bukan pilih siapa yang paling handsome, Nabi bukan pilih siapa yang paling berupa, berharta, bertahta. Nabi paling pilih siapa yang biasa bersusah. Sebab orang yang biasa bersusah, hidup dia bangkit dengan cekal. Masya Allah, kerana apa cekal? Hasil daripada tawakal. Subhanallah. Sebaliknya orang-orang yang menentang keimanan yang suci itu adalah mereka yang mulia, terhormat dan terkemuka di mata kaumnya. Yang menentang-nentang ni Al-Walid Al-Mughirah,
yang kaya raya, yang anaknya ramai, kenapa dia menentang dakwah Rasulullah? Sebab dia rasa dengan harta dia dah cukup gah. Dengan anak-anak dia dah ada stable dah kedudukan dia. Tak peduli dah nak ikut Rasulullah. Buat apa? Anak lelaki aku ada 10 orang ni, semua berjaya dalam bisnes. Aku boleh tumpang seorang-seorang. Ini penyakit yang paling bahaya bila singgah di hati kita. Na'udzubillah. Baik, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. Dan apabila dibacakan kepada mereka akan ayat-ayat kami yang terang, maksudnya nescaya orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah dia antara kedua golongan kafir dan mukmin itu yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah pertemuannya? Allah, kita ada jawapan. Ayat Quran dipilih untuk satu-satu bab dalam kitab Al-Tahzan. Kalau ditanya mana nanti yang lebih mulia di sisi Allah dalam surah Maryam ayat 73, orang kafir ke orang mukmin? Jawapannya pasti orang mukmin. Ditelusuri dalam tafsir, cari siapa orang mukmin yang dimaksudkan adalah orang yang mengutamakan bangkit daripada kesedihan dan kembalikan rasa sedih itu kepada Allah. Pandang Allah yang menghantarkan ujian. Allah maha besar, maka ujian akan menjadi kecil. Tapi kalau kita duk fokus otak kita dengan ujian, macam mana ni, kalau macam ni, kalau akhirnya sahabat kita terlupa Allah maha besar. So ujian tu akan jadi semakin besar, bertambah mudarat dan darurat lagi. Sebab kita tak kembalikan kepada Allah yang maha besar. Ente faham? Antunna faham? Masya Allah sahabat-sahabat. Surah Saba ayat 35. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Dan mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Ada orang-orang yang sombong bongkak, berbangga dengan hartanya yang banyak, berbangga dengan anak-anaknya yang banyak. Perasan pula tu takkan diazab. Takkan aku nak susah, harta aku banyak ni. Rupanya sekelip mata boleh habis. Takkan rasa susah, anak-anak aku ramai ni. Berapa ramai yang anak ramai tetapi makin banyak kekecewaannya. Faham Jangan lawan perintah Allah. Baik, Al-An'am 53. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. Orang-orang yang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Apa bersyukur? Muslimat dirahmati Allah, adalah orang-orang yang reti berterima kasih dengan Allah, menggunakan segala nikmat yang Allah beri kepada jalan Allah semula. Takkan sama, Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Sedih ustazah, sedih. Minta maaf sebut, kadang-kadang orang diabetik kena potong satu jari. Sebab kuman dah mula merebak kan. Potong satu jari. Saya ada seorang anak murid potong bawah lutut. Muslimat muda lagi, 40-an, potong bawah lutut sebab tak nak kencemani dia merebak. Kalau dah sampai ke peha bahaya, doktor kata ke dia. Jadi potong bawah lutut. Kita pergi ziarah dia, dia mengengsut. Muslimat dia kata apa? Ustazah saya syukur. Ustazah dah tersandar dah, syukur. Aku ustazah ke dia ustazah? Macam tu Muslimat kan. Dia kata saya syukur ustazah, Allah ambil kaki je. Semoga saya masih taat kepada Allah. Allah masih hidupkan saya. Lama dah, lebih 40 tahun dah dia pegang kaki dia. Lebih 40 tahun dah Allah pinjamkan kaki kat saya. Mungkin ada saya bermaksiat dengan kaki ni ustazah. Sangat insaf ketika doktor bagi tahu kaki saya nak kena potong. Memang saya menangis. Tapi saya bersyukur dengan kaki ni yang tinggal sebelah, saya tak melangkah dah ke tempat-tempat yang Allah tak redha. Subhanallah. Sebab tu ustazah kata patut Nabi suruh ziarah orang sakit.
Patut Nabi suruh ziarah orang meninggal. Di situ kita dapat ilmu. Di situ kita dapat kekuatan jiwa. Subhanallah. Okey, muslimat dirahmati Allah. Ambil lagi surah Al-Ahqaf ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. Allahu Akbar. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia, yakni Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tidak mendahului kami beriman kepadanya. Masya Allah, tabarakallah, muslimat dirahmati Allah. Kenapa orang-orang Islam beriman kepada Allah? Sebab ni kita rujuk semuanya dalam Al-Quran. Orang yang kata saya Islam tapi dia tak nak jadikan Quran sebagai panduan hidup, anda seperti manusia buta tetapi kehilangan tongkat. Takkan ada cahaya, takkan ada panduan dalam kehidupan anda. So macam mana pun balik. Sebab tu saya suka TV Al-Hijrah. Satu hari satu ayat, bahkan kadang-kadang berayat-ayat. Tadabbur, tengok My Quran Time punya peranan. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat-sahabat bermula daripada first PKP dulu sampai ke hari ini, kalau yang menekuni luar biasa ilmu Al-Quran. Walaupun sebenarnya tadabbur Quran ni tak cukup tanpa kita belajar tafsir, kan, satu persatu, satu huruf, bahkan satu ayat dibahas, dikupas satu persatu, tak cukup. Macam Ustazah baca An-Nisa ayat 1 tadi tu, sebenarnya tafsirannya luas lagi, panjang lagi. Mu ingat tidak hijrah tu mu punya kan? Kadang-kadang ada mokcik-mokcik, alah Ustazah, kenapa sekejap sangat? Saya baru je nak ambil buku nota, nak catat, dah tiba-tiba dah habis. Dari tadi start tak ambil-ambil buku nota catat, dah wabillahi taufik kau baru sibuk nak ambil buku nota, nak catat. Tadi ke mana? Kan? Dia nak salahkan orang, kenapa sekejap sangat? Ustazah, kenapa pengacara tu sekejap? Bukan pengacara tu yang suruh berhenti. Muslimat, depan Ustazah hari ni 3 blok, Ustazah hari ni 2 blok, Ustazah hari ni lepas ni kita ada apa, okey akur. TV tu depa punya, bukan kita punya. Sekian dimaklumkan. Macamlah kalau bercakap tu TV tu Ustazah punya. Sekian. Kan yang paling kelakar tu, Ustazah saya buka TV Al-Hijrah hari ni, tapi Ustazah tak ada, orang lain. Saya tutup balik, menyampah lah pula. Kau nak dapat ilmu ke? Kau nak dapat ustazah mana, ustaz mana? Mohon terasa. Sekian dimaklumkan. Okey. Surah Al-A'raf. 700 lebih. Ada orang yang tak kenal Ustazah Zai. Minta ampun, maaf. Kalau anda pertama kali, jangan terkejut. Ustazah Zai bercakap dengan orang yang dah biasa hari-hari istiqamah dengan la tahzan. So macam bercakap dengan keluarga, adik-beradik. Sopan tak? Sopan tak? Tapi muslimat dirahmati Allah, kalau Ustazah dah mula luah apa yang ada di jiwa ni, dia kena macam tu lah. Geram sebab kadang-kadang dia komplain lebih. Hok yang dari tadi start pun tak catat pun. Apatah lagi nak amal, muslimat dirahmati Allah. Sekian dimaklumkan. Al-A'raf 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Orang-orang yang menyombongkan diri, kalimah istakbaru tu daripada huruf kaf bara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kan istikbaru tu orang yang membesarkan diri, yakni orang yang menyombongkan diri. Okey, muslimat dirahmati Allah. Betul Zanisha, saya sangat sokong. Sebab Ustazah Zai selalu cakap, ilmu Allah ni lagi digali, lagi terasa jahilnya diri. Bukan lagi digali, kita rasa macam meninggi diri lah. Kalau anda rasa dengan belajar, mendengar ilmu lagi terasa, ya Allah, aku ni banyak benda tak betul, aku ni banyak kurang, macam mana kalau aku engkau matikan, ya Allah, amal tak cukup ni. Itu sepatutnya. So hati kita makin lembut. Tapi kalau dengan belajar, anda kena cek hati masing-masing. Aku ni lagi macam-macam majlis ilmu datang aku lagi. Perintah negeri baru ni, Pak Long, Pak Ngah semua aku tak tegur. Mak Ngah tu lagi lah aku tak tegur. Pasal apa aku tak tegur? Aku menyampah tengok datang rumah aku tak pakai tudung. Bukan macam tu caranya sahabat. Mak Ngah tu makin jauh dengan kamu. Mak Ngah yang tak pakai tudung tu makin jauh dengan kamu.
Baru belajar secara online dah jeling aku semacam. Tak sedar diri dulu berak kencing kau aku yang buat masa mak kau sakit. Mak Ngah terasa hati, Mak Ngah pun dah tak bercakap, tak bertegur dengan kita. Kerana konon kamu belajar tapi makin sombong diri. Kita makin belajar macam mana cara nak berdepan, bercakap. Maklum, Mak Ngah, saya PKP jual tudung Fazura. Cuba Mak Ngah pakai. InsyaAllah muka Mak Ngah tu tengok cermin. Tengok cermin Mak Ngah dah pakai tudung Fazura. Manalah tahu lepas pakai hari-hari terus jadi muka Fazura. Mak Ngah pakai dulu. Tak percaya Mak Ngah pakai dulu. InsyaAllah Mak Ngah cuba pakai. Tak jadi pun Fazuranya. Pakai lagi Mak Ngah. Jangan pakai 2 minggu je. Pakai sebulan. Nanti kan muslimat dirahmati Allah akan ada lah. Mak Ngah sukalah pakai tudung tu, selesa. Mak Ngah rasa walaupun tak macam Fazura, muka Mak Ngah ni, Mak Ngah nak beli lagi lah tudung Fazura ni. Dah rasa macam best pula pakai. Kenalah bijak sikit sahabat untuk membelai jiwanya orang. Tetapi muslimat dirahmati Allah, kita bila jumpa orang tak pakai tudung ahli neraka. Ni tak sembahyang jemaah ni semua ahli neraka. Astaghfirullahalazim. Lebih dahsyat lagi ni cucuk 2 dos vaksin ni ahli neraka. Astaghfirullahalazim. Apa hal pula lah. Sahabat-sahabat, saya nak cakap cucuk vaksin tak cucuk vaksin, kita bersaudara. Bersaudara. Cuma kita macam mana nak bagi dia ilmiah. Jom kita tengok ni sekejap, kita Google apa? Kenapa kita perlu cucuk vaksin? Contoh kan muslimat, beri ilmu. Bila orang dah faham, dia akan gunakan akal dia sendiri. Balik rumah betul juga apa dia cakap tu. Aku ni dah tua-tua, sampai dia dah beranak pinak, aku tak juga tutup aurat. Sampai bila aku nak tutup aurat? InsyaAllah muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau kita bercakap dengan kesombongan, takkan sampailah pada hati orang yang kita nak cakap, nak pindahkan. Faham ya? Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak percaya kepada orang yang kamu imani itu. Ini orang-orang yang sombong, tak nak ikut orang-orang yang ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesian. Baik. Ayat terakhir dalam bab ini, surah Az-Zukhruf ayat 32. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryatayn 'azim wa hum yaqsimuna rahmat rabbik. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang pembesar dari salah satu 2 negeri, yakni Mekah dan Taif ini? Apakah mereka yang membahagi-bahagi rahmat Rabbmu? Muslimat dirahmati Allah, nak beri rahmat bukan kerja kita. Allah yang pilih. Macam mana caranya Allah pilih? Allah tengok siapa di kalangan kita yang paling bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah, bersungguh-sungguh kembali kepada Allah, bersungguh-sungguh mencari Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siapa yang tadi komen dah tua-tua pun tudung masih singkat-singkat melekat? Cuba balik ni hadiahkan. Macam anak murid Ustazah Zain ni, hadiahkan tudung ni kan muslimat. Ya Allah, tudung ni super labuh. Kot pun nak bagi dekat Ustazah dia. Kan? Anda tak tengok labuh dia tu sampai boleh ditarik, tarik, tak habis lagi ni bunga dia. Tarik. Tu dia. Macam mana nak pakai sahabat-sahabat nak travel, kau nak pergi Langkawi, dah keluarkan dah siap-siap. Kau nak turun naik bas, nak piagihkan kuih dekat mokcik-mokcik dalam bas, kan tarik sana tercabut sini. Kan muslimat, kena tengok keadaan mana. Macam Ustazah nak tolong mangsa banjir dulu-dulu kan muslimat dirahmati Allah. Macam Ustazah ambil lesen motor masa remaja dulu. Ambil lesen motor main merempit. Ambil lesen kereta, sekali lesen motor. Ingat lagi JPJ tu, nak ambil lesen motor pakai kain baju kurung je. Moncong, muka Ustazah masam. Moncong kan. Bismillah, ya Allah aku nak lulus, ya Allah aku nak lulus, senang urusan aku, tolong mak aku pergi pasar apa semua, ya Allah aku nak lulus. Suka hati aku lah pakai kain pun, aku tahulah nak jatuh ke tak jatuh. Lepas tu saya lulus, ambil lesen motor tu, muslimat dirahmati Allah, saya lulus. Lepas tu dia pok-pek JPJ minta maaf kalau ada orang JPJ ni dulu-dulu punya cerita. JPJ sekarang baik. Dia kata apa tahu muslimat, ni apa engkau ni lelaki tak lulus ni? Cuba tengok ni perempuan ni kan, pakai kain je test motor lulus. Engkau ni apa lah, dah berapa kali ambil lesen nak ulang-ulang. Itulah lain kali jangan gelak lagi. Kan aku tahulah penaik motor pakai stokin, dalam bukan tak ada seluar ada, tapi aku tak boleh nak pakai seluar, aku malu. Macam tu kan muslimat.
Suka nak gelakkan. Orang pakai tudung labuh nak gelakkan. Kau ingat kenapa pakai tudung labuh tak boleh main badminton? Pakai tudung labuh tak boleh nak lumba lari? Suka hati akulah. Kan macam tu. Orang suka sebab dia tak rasa, tak panas ke pakai tudung macam tu? Kalau kau nak berzumba tu, kau janganlah pakai tudung macam tu. Muslimat berzumba, jangan sampai jadi zombie. Okey, sekian dimaklumkan. Memanglah zumba tu kita je, tapi coachnya lelaki ke perempuan? Perempuan, ustazah, kami muslimat je. Okey, muslimat je. Tapi kau share tak kat Facebook yang tertonggeng apa semua tu? Orang lelaki, rakan-rakan Facebookmu, suami kepada rakan-rakan Facebookmu tengok handphone, muslimat dirahmati Allah, mesti tengok. Ni bukan kawan you yang pakai tudung labuh tu. Ustazah ni kan? Tiba-tiba join zumba ni dah jadi zombie dah abang tengok ni. Macam itulah, sudah tahu tertutup untuk muslimat, kenapa izinkan orang ambil gambar upload kat Facebook? Sekian. Tu nak kena marah tu. Saya teringat dengan sebuah bait syair karya Antarah ketika dia memberitahukan kepada kita bahawa harga dirinya terletak pada watak, perbuatan dan kehormatannya, bukan pada asal usul dan garis keturunannya. Sibuk engkau asal usul mana, keturunan mana, kluster kayangan ke kluster mana. Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tengok syair ini. Meskipun aku seorang hamba, sungguhnya aku Tuhan yang mulia. Meskipun hitam kulitku, sesungguhnya putih akhlakku. Aduh, deep, terasa macam ditampar-tampar. Aku rasa aku putih sejak aku pakai ku putih. Tapi akhlak aku hitam. Tak nak. Tengok Bilal bin Rabah, kulitnya hitam melekat. Buruk wajahnya, tapi akhlaknya mulia, menjadikan namanya putih di mana-mana. Faham ya? Saya minta maaf sahabat, saya kena cakap benda ni sebab saya tak kenal anda di luar macam mana. Anda hanyalah sahabat-sahabat saya pada nama, saya tak tahu anda siapa. Minta maaf Ramai pula orang komen pasal berzumba jadi zombie. Wallahi, anda nak bereksersis, anda nak apa, silakan. Tapi kalau kita tahu, Ustazah takkanlah exercise nak pakai telekung. Ustazah tak pernah suruh exercise pakai telekung. Tapi yang kita duk upload tu orang duk tengok sahabat. Kata muslimah sahaja. Tolonglah cakna sikit. Okey, sayang-sayang sekalian. Bila anda kehilangan satu anggota tubuh, masih ada anggota tubuh yang lain. Macam mana nak bawa sedih kita tu kepada pandang gembira, pandang hikmah? Masya Allah, macam anak murid Ustazah tadi yang kena potong kaki tu kan. Allahu Rabbi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, seandainya Allah mengambil cahaya dari kedua-dua mataku, maka di lidah dan telingaku masih tetap ada cahaya. Allahu Rabbi. Ibnu Abbas ni orang hebat tahu, muslimat dirahmati Allah. Ibnu Abbas ni orang hebat. Masya Allah, yang disayang oleh Nabi. Kepakarannya dalam ilmu Al-Quran. Kalaulah mata dia dibutakan pun, mata yang selalu melihat Quran, mata yang bercahaya, biar sepek tak jadi mata Juhi Chawla pun. Tak payah bulu mata lentik macam unta pun. Kita sibuk nak panjang. Apa yang bersambung bulu mata tu? Sibuklah messenger Ustazah. Ustazah, apa ke istilahnya yang sambung bulu mata palsu tu? Ustazah pun tanya, apa tu? Dia tanya, oh ini Ustazah, kita sambung bulu mata palsu. Digam melekat kat situ, kekal. La ilaha illallah. Nanti Ustazah balik daripada Hudaibiyah, Mekah, Ustazah ambil bulu mata unta tu. Bulu mata unta tu lebih panjang daripada bulu mata yang awak pakai kat mata tu. Nak mana? Kan original, bukan yang palsu-palsu. Original from Mekah. Bulu matanya unta. Sambung kat situ, pakai jenggam uhu, insya-Allah. Kan muslimat dirahmati Allah. Okay. Jadi maksud, kenalah tengok disambung pakai gam macam mana. Masuk tak air kita nak berwuduk? Kenapa yang payah sangat muslimat? Biar matanya buta, muslimat dirahmati Allah, di lidah dan telinga tetap ada cahaya. Kat mana lidah bercahaya? Yang sentiasa bersama Quran. Kat mana telinga yang bercahaya? Yang sentiasa mendengar Quran. Kita tak rasa sahabat-sahabat betapa nikmatnya hidup para sahabat yang bersama Quran. Kita hanya tengok filem Korea, kita tengok filem Hindustan. Maka kita rasa dengan bercinta-cintun, kan duk temenung, sengih sorang-sorang, baca WhatsApp. Itulah kebahagiaan. Kesian. Kesian sahabat. Hatiku cerdas dan fikiranku tidak cacat. Dan di mulutku ada lidah yang tajam bagaikan pedang.
Ini sahabat tiru akhlaknya Rasulullah. Benda yang salah kena cakap walaupun laser. Sekian dimaklumkan. Saya minta maaf sopan sikit kalau anda tak selesa. Ini Ustazah bacakan isi kitab je sahabat-sahabat. Kan? Sebab Ustazah bukan orang alim. Ustazah tolong bacakan je. Semoga sampai ke hati anda. Sebenarnya Allah pilih anda hari ini untuk bersama-sama. Sebab Allah, pandang Allah yang bercakap kepada anda. Inilah hidayah. Jangan pula kata aku tak suka Ustazah tak lalak tu laser mulut dia. Dah kalau cakap sopan-sopan hangpa tak nak dengar, tidak pula. Mungkin saja musibah yang menimpa adalah sebuah kebaikan bagi anda. Apa saja musibah sahabat-sahabat, mungkin itu kebaikan bagi kita. Tengok suratul Baqarah 216. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Tengok, Bashar bin Burd berkata, musuhku mempermalukanku dengan menyebut aibku. Bagiku bukanlah sesuatu yang memalukan jika aku dikatakan buta. Tak ada benda yang aib pun. Bila seseorang masih mempunyai kewibawaan dan ketakwaan, sesungguhnya kebutaan tidaklah membahayakan. Berapa ramai orang yang matanya buta, tetapi Masya Allah sahabat-sahabat. Okay, siapa yang tengok live saya dengan calon tajaan umrah yang buta dulu, tu dia siap jadi setiausaha persatuan di Perkim. Macam mana buat surat semua? Setiausaha tu kerja banyak. Kita ada Ustazah, memang boleh, saya boleh buat. Ya Allah, malunya saya kalau diberi jawatan apa-apa, paling saya malas sekali setiausaha lah. Muslimat dirahmati Allah. Saya tak mampu. Tak apa Ustazah, kita lantik Ustazah jadi pengerusi je. Ustazah tolong arah-arah. Lagilah saya tak suka muslimat. Tapi setiausaha tu memang paling saya elak sekali lah. Tapi ni orang buta berkhidmat sebagai setiausaha pada persatuan. Kita jadi malu dan kagum kepada dia. Masya Allah, hidupnya penuh cahaya. Bila seseorang masih mempunyai kewibawaan dan ketakwaan, hilang dah ni. Saya melihat kebutaan sebagai pahala, sebagai modal dan penjagaan diri. Sedang aku sangat memerlukan ketiga-tiga hal itu. Masya Allah, muslimat. Sebagai modal menjadi lubuk pahala, Allah uji dia dengan buta sebab Allah mampu. Inilah syairnya seorang alim, Masya Allah. Macam baru ni Ustazah ziarah sahabat kita syuhada yang ada anak istimewa tu kan. Sahabat-sahabat yang Ustazah bawa tu tak banyak sikit mesti hulur duit. Kadang Ustazah sebut nak menitik air mata. Ustazah cakap, bang, dia tak pernah meminta. Tapi tengok Allah datangkan orang baik-baik keliling dia. Dia tak meminta. Tapi asbab anak OKU tu, sahabat-sahabat, Allah datangkan orang yang jadi kesian, nak tolong setakat mana yang mampu. Semoga itu menjadi rezeki. Lepas tu dia cakap besok nak balik kampung. Saya tahu dia bukan orang senang nak balik kampung. Semoga apa yang kita hulurkan tu boleh jadi minyak kereta dia. Saya tak pasti dia ada ke tidak hari ni. Tapi saya sayang dia kerana Allah, muslimat. Allah datangkan macam tu supaya dia tidak jadi manusia yang macam mana ya, terhina dengan ujian yang dia beri. Sebenarnya jadikan ujian ni untuk kita muliakan diri kita di sisi Allah. Sebab Allah yang cakap, orang yang diuji ni sedang dekat dengan Allah. Tapi kita nak tarik diri kita daripada Allah. Faham Lihatlah perbezaan ungkapan yang diperkatakan oleh Ibnu Abbas dan Bashar dengan apa yang diperkatakan oleh Saleh bin Abdul Qudus ketika mengalami kebutaan. Seluruh dunia terasa sejahtera, tetapi tidak bagiku yang tua renta. Nasib buruk menimpaku sebagai orang buta di dunia ini, bagaikan seseorang yang telah wafat namun dianggap masih hidup. Dikhianati oleh cita-cita yang menipunya. Doktor mengharapkan kesembuhan mataku, sedang bahagian yang satu dengan lainnya begitu dekat. Anda faham? Senang nak cakap macam ni. Syair yang atas kali Ibnu Abbas, syair Bashar bin Burd, lambang orang yang positif jiwa. Biar buta, sahabat-sahabat dirahmati Allah, hidupnya tetap bercahaya dengan kembali kepada Allah. Tapi syair yang terakhir, lambang orang yang berminda negatif. Perhatikan sahabat-sahabat, apa guna aku hidup, dunia gelap gelita, aku dah tua renta pula, macam tu. Okay, jadi kita baca pun kita tak syok. Ustazah kalau baca buku-buku motivasi, ngantuk jadi buka mata. Aku tak sabar nak habis ni. Itu sebab saya duduk kempen buku Legasi Abah semalam kan, muslimat dirahmati Allah.
aduh biar ada sisi buruk bapak kita, kita nak ambil yang baik-baik. Saya suka baca kisah orang baik-baik, berjaya, kaya, saya suka baca. Kalau kisah orang yang bersyair sendu dengan penderitaan dia, malah aku nak baca dengan aku sekali jadi lemau. Macam itulah muslimat. Sebab tu bila anak kita jatuh kan, jangan, alah sian anak ibu, alah hai sakit je sayang. Jangan macam tu. Lemau anak kita nanti. Anak kita jatuh, bangun, anak ibu hebat, hero kan. Orang lelaki memanglah biasa macam tu. Setakat luka sikit je ni, tak apa, ibu sapu ubat, Allah izin nanti sembuh insya-Allah. Anak kita boleh sengih. Sakit tak? Tak sakit. Mana ada sakit, sikit je ni ibu. Tapi cuba kalau kita jadi mak yang, ya Allah bang, habislah anak kita ni kena bawa ke hospital, patah pula kaki dia. Makin melalaklah budak tu. Sebab apa? Kita tak reti nak handle satu situasi. Daripada orang bersedih, nampak yang gembira saja. Muslimat, dan selama mana orang nak bantu kita daripada sedih jadi gembira, kita kena bantu diri kita sendiri. Okey, kita tutup. Qada Allah pasti akan terjadi, baik kepada yang menolak atau yang menerima. Bezanya, orang yang menerimanya akan mendapat pahala dan kebahagiaan, sedangkan yang menolak akan mendapat dosa dan akan kesengsaraan. Masya Allah. Qada Allah pasti berlaku. Yang terima dengan redha, muslimat dirahmati Allah, pahala dapat, nikmat-nikmat dunia akhirat dapat. Yang menolak takdir qadanya Allah, muslimat, kamulah manusia yang akan terus tertanah, kata Buya Hamka. Makin susah, makin derita, makin merempat. Semua kita negatif. Yelah Ustazah, dia tu orang kaya. Sebenarnya kita tak seronok berkawan dengan orang macam ni. Tak kak, bukan sebab dia orang kaya. Dia kaya pun dia banyak tolong, dia banyak infakkan. Tak, saya tak layak kawan dengan orang macam tu Ustazah. Orang macam tu dia nak kawan dengan orang kaya-kaya je. Sebenarnya kita yang meletakkan diri kita macam tu. Muslimat, saya bercakap dengan pengalaman saya sendiri. Dulu Ustazah Zai, sahabat-sahabat sebelum mengajar rumah orang kaya-kaya, anak murid gitu kan, saya segan nak kawan dengan mereka. Ya Allah, aku ni siapalah. Rupanya muslimat, saya bertemu dengan seorang kakak angkat saya. Tak, akak dulu pun rasa macam tu. Akak kan sekarang wartawan, dia wartawan. Akak interview orang tu, tahu tak menteri tu ni. Tak, nampak je muka dia sombong. Dia sebenarnya tak, dia welcome kita. So dia wujudkan suasana di hati saya, kena berani berdepan. So saya muslimat, walaupun menggigil tubuh nak masuk rumah orang kaya-kaya, ya Allah, dia pun manusia biasa. Sama macam bila Ustaz Abdul Samad sebut dalam satu ceramah dia kata apa? Saya dulu cukup takut berbicara di khalayak orang ramai. Ustazah Zai pun macam tu sahabat. Pernah di mana, Bank Rakyat ke mana, Ustazah buat forum apa ya yang IKIM buat tu sahabat, dengan forum dengan Ustaz Zul Ramli kot ketika itu. Saya masa tu baru touchdown Mekah, semalam balik Mekah, memang jet lag lagi lah. Lepas tu, ya Allah bang, besok ada jadual dengan Bank Rakyat ni. Lepas tu tak apa Ustaz kan, biasalah kita manusia. Tak apa, kelas kat pejabat-pejabat ni biasanya orang tak ramai. Tak apa, saya datang je besok insya-Allah kan. Tak apa, walaupun lemau pun pergi je insya-Allah. Sekali pergi, kita tak buat preparation apa. Sekali pergi tu dia 1000 orang yang hadir. Saya tanya dekat CEO dia, berapa orang ni semua ni kan? Debar jantung Tuhan je tahu. 1000 orang Ustazah, sebab hari ni CEO semua turun. Jadi staff cuma yang operator je yang ada dekat kaunter. Yang lain semua turun. 1000 orang. Naik atas pentas, rasa nak pitam sahabat. Lepas tu bertukar diri. Bismillah. Ya Allah, mereka hamba, aku pun hamba. Aku bercakap hanya seperti apa yang engkau kehendaki. Permudahkan ya Allah, jangan engkau susahkan. So kita pandang walau siapa pun baris depan tu VVIP kehormat, kita pandang je mereka tu hamba. Kalau kita rasa, alamak Datuk ni, alamak, macam Ustazah bawa jemaah umrah lah. Ustazah bawa jemaah umrah, kalau boleh daripada kursus umrah semua, Ustazah tak nak tahu kau tan ke, kau tin ke, kau ton ke, aku tak nak tahu. Yang aku tahu kau jemaah aku. Kita akan layan sama rata. Kalau awal lagi kita dah tahu, kita dah ada gap muslimat. Ya Puan Sri, Sri kaya segala Sri keluar. Tak reti nak bercakap ni muslimat. Kan sebab kita dah letak gap di situ. Sebenarnya mereka tak minta pun. Tuan badan tu tak cakap saya Puan Sri. Jarang kita jumpa orang macam tu. PA dia jangan lebih-lebih kan. Ni Puan Sri ya Ustazah, Puan Sri. Ustazah belasah je. Ya kak, apa yang saya boleh tolong? Kak ajalah sebab nampak vogue lagi kan. Kalau tak berapa nak vogue, ya cik. Macam tu.
Kena hidup ni muslimat dirahmati Allah, semua kita hamba. Hamba hanya mulia di sisi Allah bila memandang Allah tu lebih hebat dari segala-gala. Depan kita tu siapa muslimat? Kalau tidak ada takwa, tidak mulia di sisi Allah. Kena berani dalam hidup selagi mana kita buat benda yang betul. Okey? Terakhir, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menulis surat kepada Maimun bin Mahran, engkau telah menyampaikan duka cita kepadaku atas wafatnya Abdul Malik. Inilah qada yang selama ini aku tunggu-tunggu, namun ketika musibah itu terjadi, aku tidak boleh menolaknya. So berita apa pun, jangan pernah bersedih. Muslimat dirahmati Allah. Kawan saya memang nama kat surat beranak dia pun. Aduh, jangan buat lawak boleh tak Liza Atih ni orang New Zealand, duk kat New Zealand ni dia buat lawak pula. Kawan saya nama dia memang Datin. Aduh. Kan Kak Hamidah Saad, kita jadi gemuruh ketak tu kalau kita yang letak. Oh ni orang kaya nak dengar ni aku ni siapalah. Rendah diri yang tak kena. Jom kita rendahkan hati kita, memandang Allah yang maha besar, itulah tawaduk. Alhamdulillah. Maaf 10.21 ganti kodok balik yang semalam tak ada line tu kan. Ampun. Okey, esok hari terakhir Ustazah live daripada Taman Keramat Permai Kuala Lumpur. Lusa Ustazah akan live insya-Allah dari Matin Perlis. Ada orang utara, orang Perlis, jom kita bertemu di Matin Latahzan live pagi hari Isnin. Amin insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Siapa nak dapatkan buku Ustaz Said Nur Hisham 20 checklist akhlak, memang top tab. Tapi kalau anda baca lah best. Kalau anda tak baca, letak bawah almari je. Bawah almari lah. Letak dalam almari tak ada makna. Ustazah dah pinkan nombor kat situ. Sila dapatkan sebab Ustazah tak ambil banyak. Sekian. Lepas tu di Facebook Ustazah ada kempen buku Ustazah sebagai penulis tamu. Legasi Abah. Saya merayu semua anda yang menonton pada pagi ini, kunci jam pukul 5 petang nanti, jom kita join bersama Puan Sri Diah Syahrudin, editor penulis buku Legasi Abah. Ustazah salah seorang daripada penulis tamunya. Best, insyaAllah. Live petang ni di page Al Fawaz Travel. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi